وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. وبعد. Saya muliakan lagi, saya kasihi Tuan Guru Haji Abdullah, merupakan murid kepada Tuan Guru Haji Mat Saman Kati, para ibu ayah, para asatizah, para guru, para pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sama ada yang mengikuti secara langsung di Zawiyah Nasiriyah atau mengikuti secara live di Facebook. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, rahmat dan maghfirah kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan karangan Sayyidi Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu ta'ala pada ayat yang ke-18 dalam surah Al-Baqarah. Minggu lepas kita dah bincang tentang ayat perumpamaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada musyrikin munafiqin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi pada hari ini kita masuk pada ayat yang ke-18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kata musannif rahimahullahu ta'ala bagi tafsiran ayat summun bukmun umyun, mereka itu tuli daripada menerima yang hak, yang sebenar, kelu daripada berkata-kata kebajikan, buta daripada jalan hidayah. Jadi ini tafsiran seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Al-Jalalain. Tafsir Jalalain dikarang oleh dua orang imam. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin Mahalli, yang kedua Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Maka gabungan kedua-dua tafsir tersebut disebut Jalalain. Jadi dua jalan. Jadi dalam tafsir Jalalain diterjemahkan, maksudnya seolah-olah atau seakan Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib, pengarang Nurul Ihsan, tafsir Nurul Ihsan ni, mengambil daripada tafsiran Al-Imam Jalaluddin Mahalli rahimahullah, ataupun tafsir yang lain mungkin, tapi ayatnya sebiji, cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi dalam ayat ini, golongan munafikin disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang sedemikian. Summun, bukmun, umyun. Walaupun mereka mempunyai pendengaran. Summun maknanya tuli, bukmun maknanya bisu, umyun maknanya buta. Jadi mereka disifatkan oleh Allah dengan sifat-sifat tersebut walau mereka ada pendengaran, dan walaupun mereka mempunyai percakapan, dan walaupun mereka punya penglihatan, tetapi mereka tidak gunakan kesemua yang telah Allah Ta'ala berikan tersebut pada jalan kebaikan. Maka golongan ini bersifat dengan yang telah disebut oleh Allah Ta'ala, seakan-akan mereka tidak punya panca indera. Jadi sama saja mereka dengan orang yang tidak punya panca indera. Jadi disebut oleh Allah kepada mereka summum bukmun umyun. Mereka ini tuli. Dan tuli itu daripada apa? Tuli maksudnya tuli yang hakiki, tak dengar terus. Iaitu diterjemah atau ditafsirkan dengan tuli daripada menerima yang hak, yang sebenar. Maknanya apa dia? Maknanya dia dengar. Telinga dia okey. Telinga dia boleh dengar. Tapi tak mau dengar yang betul. Tak mau dengar yang sebenar. Tak mau dengar yang hak. Jadi bila sampai kepadanya daripada Nabi SAW,
maka mereka buat-buat tuli. Buat-buat tak dengar. Keluar daripada berkata-kata kebajikan. Maksudnya mereka bukan bisu, tapi mereka bisu daripada berkata-kata kebajikan. Maksudnya tak cakap benda yang baik-baik. Tapi bab benda yang tak baik, itu mereka kalut cakap. Umyun, buta daripada jalan hidayah. Maknanya mereka celak. Tapi yang buta tadi adalah pada jalan hidayah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat ni disebutkan, kalau kita perhati tengok, Allah tidak gunakan dalam ayat summum bukmun umyun dengan huruf ataf. Tak guna huruf waw. Summun wa bukmun wa umyun, tak guna gitu. Jadi ini apa hikmah dia? Maka ahli balaghah mengatakan bahawa tidak disebutkan huruf ataf pada contoh ayat seperti ini menunjukkan bahawa ianya sebagai penguat, takkid maksudnya. Ini dalam bahasa balaghah. Sebab tu kalau kita mengaji Al-Quranul Karim, maka tak boleh untuk seorang nak mengajarkan Al-Quran ataupun tafsir melainkan mesti dia mengetahui tentang ilmu balaghah. Balaghah ni ilmu, kalau bahasa Melayu kita dipanggil metafora. Bahasa Melayu kata. Ini balaghah. Jadi bahasa yang menunjukkan kepada keindahan dalam bahasa Arab. Tak boleh mengaji balaghah melainkan setelah selesai nahwu dan saraf. Tahu ulama. Tak boleh mengaji balaghah, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu ma'ani melainkan setelah selesai nahwu dan saraf. Kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian madrasah ataupun sebahagian tempat pengajian, diajarkan balaghah bersama dengan nahwu. Baru mengaji jurumiyah, terus mengaji balaghah dalam masa yang sama. Ini kesilapan besar yang dilakukan. Sebab tu kata sebahagian masyayikh menyebutkan bahawa bermula balaghah adalah ketika selesainya nahwu. Ini disebutkan kata nabda bil balaghah haitsu nantahi nahwa. Bermula balaghah setelah selesainya nahwu. Maknanya selesai pengajian nahwu pada peringkat yang pertengahan lebih kurang lah. Maksudnya kalau kita mengaji kitab dalam ikut peringkat, dah habis dah kitab Tuhfatus Saniyah, syarah kepada Al-Ajurumiyah, dah habis dah kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Kawakib Ad-Durriyah, syarah kepada Mutammimah Al-Ajurumiyah, ataupun dah habis kitab Qatrun Nada, syarahnya bagi Imam Ibn Hisham Al-Ansari, baru boleh baca balaghah. Maksudnya masa masuk pengajian kitab Ibnu Aqil, masa masuk pengajian dalam syarahan Alfiyah Ibnu Malik yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Aqil, kata syarahan yang mudah untuk dihadam pengajiannya dalam memahami kitab Alfiyah, maka barulah boleh mula dengan balaghah. Kesilapan besar, jurumiyah tak habis lagi, terus mula dengan balaghah. Pernah dengar tak kitab ni, Maklum? Maklum, Mak Ngah, Mak Cik. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar, hari ni dengar lah. Kata tak pernah dengar, bohong lah. Tu dah dengar lah ni. Itu nama-nama kitab dalam ilmu bahasa Arab. Jadi, nak erti dalam ilmu tafsir, tafsir ni dikira sebagai maqasid bagi ulum. Maksudnya ilmu yang dituntut. Tujuan kepada pengajian ilmu alat untuk mengaji ilmu tafsir. Nak baca tafsir, mau tak mau kena mengaji berapa belah bidang ilmu sebelum masuk tafsir. Tak boleh pakai hantam terus masuk tafsir. Ramai orang yang tak selesai fardu ain, tiba-tiba kalut nak mengaji tafsir. Orang-orang kok belah Kuala Lumpur, hak semangat, maklum-maklum duk pergi mengaji di masjid apa semua ni, dia kata ustaz-ustaz ni kerja duk mengajak bab sembahyang ya tak habis-habis, dia kata. Kawan seorang lagi pula mai duk mengaji, duk mengajak ilmu tasawuf. Dia kata, hak seorang lagi pula tok guru ni, ustaz ni duk mai mengajak ilmu akidah. Asyik duk ulang hak tu saja, kata. Bila nak baca tafsir ni? Kami pun nak tahu juga tafsir.
Jadi ini orang yang tak arti, tak faham aulawiyat, keperluan dan kepentingan yang perlu dia lakukan pada waktu tersebut. Nah, jadi ilmu fardu ain, fardun li kulli ain, kata ulama. Fardun li kulli ain maknanya fardu pada setiap individu. Ain ini zat orang tadi. Orang tadi wajib belajar setiap orang di kalangan kita. Tapi kalau tafsir, ilmu hadis dan seumpamanya, ini fardu kifayah. Fardu kifayah untuk kita pelajari, maknanya idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqin. Kalau sebahagian dah melaksanakan tuntutan belajar ilmu tafsir dan dia reti tentang perkara tersebut, sudah tergugur kewajipan tadi kepada pihak yang lain. Maksudnya orang lain tak wajib bagi perkara tadi. Maksud tak disoal kita di sisi Allah Ta'ala nanti di akhirat, kenapa tak mengaji tafsir? Tak disoal kita. Kenapa tak faham Quran? Tak disoal kita. Tak baca Quran lain. Tak baca lain nak tu. Baca satu sudut. Faham sudut yang lain pula. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harfun. Nabi kata, aku tak kata alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya apa dia? Maknanya, baca Quran, tak faham makna, dapat pahala. Hai, maklum nak buat ajar ni, mana boleh? Sentri. Dia baru buang ke apa? Nampak. Nampak tak nampak? Ni kena poti. Buat macam mana tanah. Dia macam tu lah. Kucing ni, ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih banyaklah. Baik. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alif lam mim harf, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi sebut alif lam mim? Nabi tak sebut yang lain. Nak maklumkan kata, kalau baca tak faham pun dapat pahala. Kan alif lam mim ulama terjemah apa dia? Allahu a'lam bi muradih. Allah yang mengetahui maksudnya. Dan Nabi kata alif lam mim dapat pahala. Bukan satu alif lam mim tu pahala. Alif satu. Alif dikira satu huruf. Lam satu, bukan alif lam mim pahala pada. Alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf 10 pahala. Masuk di sini kata Sayyidi Syekh Abdullah Sirajuddin ketika syarahkan hadis tersebut, kata beliau, ini bermaksud membaca Al-Quran tanpa memahami maksud dapat pahala. Tak mesti faham. Orang kata tak sedap, tak faham Ustaz. Faham terjemah dengan faham tafsir lain benda pula. Cakap terjemah hanya baca. Tak boleh untuk dia nak memahami tafsir macam mana dipahami oleh para alim ulama terhadap tafsir. Jadi kena mengaji. Baik, kalau tak ada nak mengaji, berdosa tak kita? Tak berdosa. Kalau ada orang lain dah mengaji dah. Di kampung ni, ada seorang ni alim tafsir. Jadi itu. Padahal ada anak kita seorang kita hantar pergi mengaji ilmu dalam bahagian bahasa Arab. Pergi ke Azhar, pergi ke pondok, pergi ke pesantren. Masuk di tempat-tempat pengajian yang mempelajari ilmu berkaitan dengan Al-Quranul Karim, maka selesailah tanggungjawab kita pada waktu tersebut. Tak berdosa kita. Selesai. Jadi sebab tu benda-benda macam ni kena tahu. Kalau tidak dia duk rasa dia tak mengaji dengan lengkap. Nak mengaji dengan lengkap betul, nak tahu tentang benda ni, kena mengaji ikut turutan. Ikut turutan. Mengaji balik daripada mula. Macam para ulama mengaji, kalau betul nak jadi pakar alim lah. Kalau setakat nak tahu saja tu, mai dengar pengajian tafsir sudah memadai. Maksudnya kita mai hari ni dengar pengajian tafsir Nurul Ihsan. Ada selesai. Kita punya tanggungjawab kita untuk kita dengar ni. Cukup. Alhamdulillah. Jadi untuk kita nak kuasai, untuk kita nak mengajak pula lepas tu, dia kena ada syarat dia pula. Dia kena ada bidang ilmu pula. Ni baru mengajar. Bukan tafsir. Kalau nak tafsir Quran sendiri pula, dia pula nak tafsir sendiri. Tanpa dia tengok dengan kitab. Buka Quran, baca terus. Yang ni kena ada 21 pula bidang ilmu. Dan salah satunya kata Al-Imam As-Suyuti, ilmu muhibah. Iaitu ilmu laduni yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka nur dalam hatinya para mufassirin untuk mereka mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan senang. Lah, ni orang bukan main lagi.
Kami nak Quran hadis saja. Kami tak mau kalam ulama. Kami tak mau buka kitab fiqh. Kami nak Quran hadis. Oh, kemah dia. Tapi Quran hadis nak buat macam mana? Nah, siapa yang susun hadis? Ulama susun hadis. Tak, jangan ambil pada ulama tu. Ulama susun juga riwayat tu. Cari sendiri. Cari kat mana? Nak cari kat mana? Kalau tak pakai ulama. Tak kata kami pakailah. Ustaz pun janganlah duk bodoh kami sangat. Kami pakai hadis tadi. Tapi kami nak hadis terus. Ya, hadis ada. Quran ada. Faham siapa? Tu pula. Quran ada, hadis ada. Lengkap. Selesai. Sampai kepada kita dengan sanad dia. Tapi dalam fahamnya siapa? Fahamnya kamu ke? Fahamnya Imam Syafi'i? Faham kamu ke? Fahamnya Imam Abu Hanifah? Faham kamu ke? Fahamnya Imam Ahmad ibn Hanbal? Faham kamu ke? Faham Imam Malik radhiyallahu anhu? Kalau nak banding fahamnya kamu dengan faham Imam Syafi'i, kami ambil Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i lebih diketahui dan diakui oleh para ulama di zamannya dan zaman setelahnya dengan keilmuan, ketakwaan, dan juga dengan seluruh kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Malah disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW tentang alim Quraisy yang Allah Ta'ala jadikan seluruh umat akan mengambil ilmunya. Kamu siapa sebut? Tak ada siapa sebut. Dan seronok suruh ikut apa ni hadis Quran, lepas tu dengan syarahnya dia. Kita ikut gitu. Dia kata kena ikut Quran hadis. Kita kata baik, tak apalah ikut Quran hadis. Macam mana? Ni macam ni maksud dia. Dia syarah. Dia yang buat keluar pandangan tu. Dia kata kalau gitu, ulama lain buat keluar pandangan, baik kami ikut hak yang tok guru yang telah selesai dan juga diketahui keilmuan dia. Diketahui ketakwaan dia. Diakui oleh jamaah ulama dengan keilmuan dan kefahaman dia. Ini kena hati-hati. Goyah semua daripada pahaman-pahaman yang pelik-pelik ni yang ada pada zaman sekarang, yang konon bahasanya nampak macam dengan betul tapi sangat tidak betul. Awak dia ingat kita tak ikut Quran hadis. Dia ingat para ulama, para awliya Allah Subhanahu Wa Taala tak ikut Quran hadis. Dah, semua ikut Quran hadis. Awak kita ikut apa? Kitab Talmud. Kita ikut apa dah? Kitab Buddha. Kita buka Veda, kita orang Hindu. Kita buka Quran hadis jugalah, tapi daripada saduran, tuangan yang telah dituang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan para a'immah, para salihin, para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ingat. Baik. Jadi sebab tu penting ilmu ni. Tengok para ahli balaghah kata apa? Cerita tentang balaghah tu. Summun bukmun umyun. Allah Ta'ala tak sebut summun wa bukmun wa umyun. Kenapa tak sebut huruf ataf? Pada contoh dalam ayat ni, ini kata ulama untuk menguatkan. Jadi itu maksud dia. Jadi dihazafkan atau tidak, dan bukan dihazafkan. Hazaf maksudnya dia ada, kemudian dibuang. Tak disebutkan terus. Menunjukkan bahawa ini penguat, seolah-olah menjelaskan dan menguatkan bahawa sifat tersebut benar-benar menguasai dan meliputi diri munafik. Summun, bukmun, umyun ni satu sebati dalam dirinya munafikin. Buta daripada kebenaran, pekak daripada mendengar kebaikan, dan bisu daripada mengucapkan perkara-perkara yang baik. Ni perangai ni seolah-olah dah jadi sebati dalam diri mereka. Fahum la yarji'un. Di sini sebut fahum la yarji'un. Maka mereka itu tiada kembali, mereka itu daripada dalalah kepada hidayah, daripada sesat kepada petunjuk. Apa makna dia? Dengan makna lain, perkataan ni maksud dia apa dia? Mereka tidak akan kembali kepada hidayah setelah mereka menjualnya dengan harga yang murah, dan mereka tidak akan kembali daripada kesesatan setelah mereka membelinya. Mereka tak akan balik kepada hidayah kerana mereka dah jual dia. Mereka dah jual hidayah sebelum ni dah disebut dah. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Tu sebut dah sebelum ni. Mereka telah menjual hidayah tadi dengan dalalah. Bertukar daripada hidayah kepada dalalah, kepada kesesatan. Jadi bila mana mereka dah menjual hidayah dengan harga yang murah, maka dan juga ataupun mereka tidak akan kembali lagi kepada daripada sesat
setelah mana mereka telah membeli kesesatan tadi dan menjaganya dengan baik. Ni. Jadi mereka ni orang yang terbalik dalam kehidupan. Jadi ni kerana apa? Seorang yang terbalak dengan sifat sedemikian ni. Ini sifat apa ni? Sifat buta, pekak dan bisu ni. Yang akan mereka ini sirna daripada panca indera, maka mereka akan terhalang daripada kefahaman dan terhalang daripada mereka untuk mendapatkan kebaikan dan terhalang bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk. Ni. Lagi moga Allah Ta'ala lindung kita daripada bersifat dengan sedemikian. Jadi ini bukan Allah Ta'ala mengutuk dan menghina orang yang pekak. Tak. Tapi kalau orang tu dia pekak, tak dengar. Tapi dia mencari kebaikan dan kebenaran, maka dia seolah-olah orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar, telinga elok, tapi tak mau dengar kebaikan dan kebenaran, maka dia seolah-olah orang yang pekak. Jadi terbalik. Orang yang buta, tapi ingin melihat kepada kebaikan dan kebenaran, maka mereka lebih baik daripada orang yang celek, tapi menutup mata mereka daripada melihat kebaikan. Itu juga orang yang bisu daripada mengucapkan kebaikan, maka ni lebih buruk daripada orang yang bisu tetapi dia ingin untuk mengucapkan kebaikan kalaulah dia diberikan dengan leluasa untuk dia bercakap pada ketika itu. Tamam? Jadi pekak, bisu dan juga buta ni kepada yang boleh pekak, yang boleh bisu, yang boleh buta lah. Sebab tu kita tak panggil dinding pekak. Sebab laisa min sya'nihi al-bakam. Al-bakam ada al-asam, as-sam. Boleh tak kita panggil dinding ni bisu ataupun pekak lah dinding ni? Dinding tak boleh pekak kenapa? Kerana laisa min sya'ni. Bukan daripada tugasnya dinding untuk mendengar, melihat dan juga pekak. Jadi yang boleh pekak ni kepada yang boleh disifatkan dengan sifat tersebut. Tamam. Kemudian ayat yang seterusnya. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Kemudian atau sifat mereka itu seperti orang kena hujan daripada langit. Ni digunakan atau au kasayyibin minas sama. Perkataan au yang bermaksud atau ini menunjukkan persamaan antara dua perkara dan ianya memberi faedah bahawa perumpamaan dengan salah satu daripada perumpamaan yang telah disebutkan oleh Allah kepada munafik atau gabungan dengan kedua-duanya merupakan perumpamaan yang mencapai kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Taala perumpamakan golongan munafik dengan dua perumpamaan. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim ila akhiril ayah. Kemudian Allah Taala guna satu lagi perumpamaan. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Sampai akhir ayat. Jadi ada dua perumpamaan yang Allah Taala beri kepada munafik. Saya tak syarah lagi ini perumpamaan, kita baca dulu dia punya terjemahan daripada ataupun tafsiran daripada Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib. Karena kita tak syarah habis hari ini. Nanti selepas habis ayat baru kita akan syarah apa munasabah Allah Taala sebutkan perumpamaan yang kedua ni pada ayat yang ke-19 kepada munafik. Kita baca dulu dia punya tafsiran yang Syekh sebut apa dia? Au kasayyibin minas sama, atau sifat mereka itu seperti orang kena hujan daripada langit. Kita dah baca dah au. Kemudian disebut seperti orang kena hujan. Dalam ayat disebut au kasayyibin. Kalau kita mengaji bahasa Arab, au kasayyibin atau seperti hujan daripada langit. Macam mana tok guru kita boleh terjemah seperti orang kena hujan? Sayyid. Yang saya siapa tu? Tutup. Tutup. Saya duk dengar sebelum ni kata masa hari Jumaat ada orang mai ke kuliah duduk belakang hisap rokok. Kemah tu. Saya pun baru tahu.
Kalau saya tahu wei so jekah wei lagi. Ni majlis ilmu ni. Tempat mengaji. Boleh duduk main isap rokok kat belakang. Dalam duduk atas kerusi sambil duduk isap rokok. Oh, kemah. Tapi mengaji tu bagus dah. Tak rokok tu tinggal dah, Sat. 2 jam ya pun. Nah, habis tu isap balik dah 30 karton pun. Ni sampai apa ni orang panggil apa? Tengah-tengah kelas pun tak boleh nak tinggal pun. Depa ni pun habaq lambat kat saya. Apa habaq awal-awal sikit. Nu sebelum PKP dulu ni. Sebelum PKP dulu habaq lebih teringat hari ni. Bila dengar bunyi handset tu teringat pula tu. Jadi saya nak pesan elok lah yang duk isap rokok dalam kelas ni. Nah, tahu saya duk baik ni. Jadi tak baik lagi. Nah. Saya baik ni tak ada masjid ni, ada masjid di rokok dalam masjid pula. Cari mampu. Nah. Jaga, jaga. Ni majlis ilmu. Majlis ilmu ni majlis malaikat turun. Nah, kita nampak ke kita tak nampak ke? Nah, awak ustaz nampak ke? Tak, saya tak nampak. Nah, Nabi sebut. Majlis ilmu ni malaikat turun. Ada malaikat khas yang Allah Taala hantar untuk mai duduk dalam majlis ilmu. Tugas dia mai cari majlis ilmu je. Ni kalau kuliah Jumaat ni, berterabuk malaikat. Pergi merata cari majlis ilmu. Hak majlis ilmu lah. Nah, kan majlis kata ke orang. Majlis ilmu. Dia mari duduk nama ilmu, dia mari duduk. Lepas tu dia akan lapor kepada Allah yang Allah Maha mengetahui. Malaikat akan tanya, malaikat akan lapor kepada Allah Taala bagi tahu, ya Rabb, wahai Tuhan kami telah pergi ke majlis yang dalam majlis tersebut disebut namamu, dipuji nabimu, disebut tentang pujian kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyarat minal malaikah, dipanggil satu gerombongan daripada malaikat akan datang duduk dalam majlis. Lepas tu tok guru kadang tak heran. Hak mai ramai mana pun tak heran. Kalau mai 3 orang pun dia mengajar. Kenapa? Kerana hak tak nampak lagi ramai pada tu. Yang mai pula maksum semua. Jadi dia tak heran kalau mai seorang pun. Anak murid seorang pun dia mengajar. Kenapa? Kerana malaikat lebih ramai pada tu lagi. Yang akan mai duduk dengan dia dalam majlis tersebut. Jadi dia tak akan berasa hati. Tak. Kalau ramai orang, hak tu anugerah Allah Ta'ala bagi. Kalau ramai orang pula, malaikat pun ramai. Alhamdulillah, khair. Baik, jadi malaikat ni akan lapor kepada Allah Ta'ala. Bila lapor, kemudian malaikat akan kata, tapi ada celah-celah tu ada seorang khata'. Jadi banyak buat salah. Tapi dia nak mai mengaji juga. Jadi macam mana orang macam ni? Maka kata Allah Ta'ala, tidak akan celaka orang yang berada dalam kelompok tersebut. Diampunkan dia. Diampunkan. Sebab tu kita kata orang yang mai, kadang dia mai tak sengaja. Dia lalu tengok ramai orang ni kenuri apa. Pak-pak duduk, Allah ceramah. Ada kelas dia kata nak keluar malu, duduk pi. Jadi dia duduk kerana malu. Atau satu lagi dia duduk kerana dia rasa bersalah pula, dia kata Allah, aku ni dah lah banyak dosa. Kalau mai kelas-kelas macam ni kata nampak macam hebat sangat pula. Hai kawan-kawan perli. Kata alim dah tu. Baru pergi kelas minggu lepas. Tak pun dia duduk dengan kawan-kawan dia, semua tak ketum. Lepas tu dia ada keluar pula tafsir. Dia bercerita pula minggu lepas ustaz ada cerita, dia kemah lah. Dia sebut gitu tu. Orang-orang macam ni yang mari diampunkan ke tidak? Diampunkan oleh Allah. Diampunkan oleh Allah. Maksudnya duduk dalam majlis ilmu ni tak ada satu pun benda yang tak ada faedah. Kalau yang banyak dosa tu diampunkan, baik bagaimana yang hadir dengan ikhlas, yang betul nak mengaji, yang mai pegang kitab. Lepas tu kita suka majlis baca pegang kitab. Sebab pegang kitab ni dia terarah. Kita pun baca, saya pula ni bersiap ni nak baca ni kerana menghormati majlis, kerana memuliakan majlis ilmu. Jadi saya ni balik semalam, kami Zawiyah ni hari Khamis pergi berenang. Ada kelas berenang. Jangan buat lekeh. Berenang je. Silibus Olimpik. Ni yang mengajak. Silibusnya daripada coach Olimpik. Sajalah saya ambil juga kerana nak ambil sunnah Nabi SAW. Berenang tu reti dah, tapi cara kuat kita lah. Ni nak mengaji cara kuat hak mereka punya. Hak Olimpik punya. Memang teruk. Baru 2 kelas, teruk.
Saya kata kalau berenang ni, aku berenang macam aku duk berenang selalu. Macam kita duk berenang selalu tu, boleh dah berenang kat tasik bedu pun. Kalau tak pakai life jacket, boleh lah kat dekat-dekat. Tak berani nak kata lah. Tapi kalau tengah teruk kat lah. Tasik ni lain. Dia tak sama dengan ni. Ni apa ni, Pak Long Syawal dah. Pak Long lagi tahu lah. Pak Long komando. Jadi kalau apa ni, kita pergi berenang tu, mengaji tu, dapatlah ilmu berenang ni kira bagus lah. Kebetulan mereka buat promosi. Promosi yang kelas tu tidak mahal. Nak bayar mahal. Tapi kami kebetulan tengok ada orang panggil apa, promosi tu, jadi masuklah kelas berenang tadi. Sebab nak ambil sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah Nabi ni, Nabi kata, alimu awladakum as-sibahata war-rimayata waribatal qail. Memanah, berenang dengan naik kuda. Tiga-tiga ni kalau perhati balik, semua sukan yang fokus. Semua fokus. Semua akan latih otak kita. Dan berenang adalah urutan yang paling berkesan. Sebab dia belaga ngayak. Badan kita secara automatik akan diurut oleh air. Dan air juga unsur pertama yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi kena dengan benda tu. Dan Nabi ajak benda tersebut kerana untuk bersiap. Kerana untuk bersiapkan diri kita ni dengan segala persiapan. Kalau kita tidak tahulah kok mana pun, insya-Allah boleh jadi orang. Boleh jadi. Dan sebab tu peperangan di laut, kata ulama, kalau perang di laut itu lebih tinggi dia punya pahala. Dan kata ulama, syahid di laut, kalau orang tu syahid perang laut, dia tentera armada laut. Dengan armada darat. Darat orang tak panggil armada. Orang panggil tentera darat ataupun batalion darat ni dengan armada laut. Kata para ulama Hanafiyah, ini pandangan yang menarik dalam mazhab Hanafi. Kata Maulana Syekh Jamal Faruq, dia cerita kat kami, kalau kita syahid dalam perang, dalam mazhab kita sebut, orang yang perang syahid dalam Allah Ta'ala, mesti syarat perang tadi, perang fi sabilillah. Bukan perang dalam keadaan tak sabilillah. Maksudnya, contoh sekarang ni kalau pergi ke Syria ke, pergi ke negara-negara yang bergolak sekarang ni, kalau bukan dengan utusan daripada kerajaan, pergi sendiri-sendiri, masih lagi tidak boleh dianggap sebagai orang yang mengikuti perjuangan agama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena masih fitnah. Karena berwuku' fil fitnah. Berada dalam fitnah. Dan kita tak tahu kita masuk kumpulan mana. Dan takut kita hanya dengan havoc saja daripada orang luar. Kata pemimpin ni jahat. Kita tengok tak pun. Dan kita nak tahu. Kita pula duk pergi, duk angkat pedang. Kata, ni adalah perjuangan yang sebenar. Tak. Ini fitnah. Hati-hati. Nabi suruh duduk waktu zaman fitnah ni. So, dia kerajaan hantar. Kerajaan hantar tentera api. Dan dia syahid dalam mempertahankan apa yang telah disusun oleh pihak kerajaan. Itu maksudnya ma'rakah ma'al kuffar, dengan orang yang kafir, untuk i'la' kalimatillah. Dan dia syahid dalam peperangan tersebut. Para ulama kita kata, kalau dia syahid dalam peperangan, kalau dia ada hutang dengan orang, maka hutang tadi tidak terangkat. Tetap kena bayar hutang. Faham? Tapi dalam mazhab Hanafi, kata, perang laut, siapa yang syahid waktu perang laut, maka terangkat hutang dia sekali. Hebat perang laut ni. Kenapa? Karena perang laut ni dia ada azab. Duduk depan musuh pun azab, laut pun azab. Kerana dia pakai baju besi. Baju dia berat. Dan jatuh-jatuh tu, tenggelam sekali dengan benda tu. Dan mati dalam keadaan tenggelam ni sangat berat. Orang yang lemah ni azab. Tak payah, apa ni, kalau tak percaya, try pergi lemah. Sebab tu kalau orang bagi contoh, mati dalam mulut singa dengan mati dalam mulut buaya. Kalau dia bagi pilihan lah. Dan dua kita tak mau. Tapi kalau orang tu nak siksa kita, dia kata nak mana? Dua aja bagi pilih. Mulut singa ke mulut buaya? Maka kata mak, pilihlah mulut singa. Kenapa? Kerana singa duduk atas darat. Kalau mulut buaya, dua teruk. Yang pertama sakit, yang kedua lemah. Dua-dua teruk. Faham tak? Tak ada lemah kot saya. Koh kepala kita. Tak lemah macam mana? Lemah. Tak payah, tak percaya, try. Orang ni lah kan semua jenis tak percaya. Semua nak dalil. Kan? Aina dalil?
Try. Try sendiri. Aina dalil, tanya dalil boleh. Kan? Pergi try sendiri tengok. Kalau kata tak percaya. Hanya disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini faedah fiqhiyah. Faedah fiqh yang kita patut faham tentang masalah tersebut. Faham? Jadi kami ini orang panggil apa? Setiap hari Khamis berenang. Kalau hari tak ada tetamu, puasa. Buka puasa dia ustaz. Lepas mayam maghrib berenang. Sampai pukul 10 malam. Ada 3 kumpulan. Sebab kami ramai. Malam, berenang malam. Jadi satu saja nak cerita lah. Balik berenang pula, saya kena menulis pula untuk kelas pagi ni. Kalau tuan-tuan, ibu ayah semua hadut dengar, tak bersungguh-sungguh. Jadi saya tak ada apa. Saya tak ada rugi apa pun. Tapi kita memuliakan ilmu Allah Ta'ala ni, kalau bagi guru, kalau saya ni guru lah, maka saya kena memuliakan para penuntut ilmu yang datang dengan bersiap diri saya untuk mengajar. Kerana tu haknya dengan ilmu. Faham? Tak boleh saya mai duk mengajar ni, buka, baca terus. Macam dengan kita ni, pakar. Hatta pakar sekalipun terang mana pun, kalau kitab tu dah khatam sampai 300 kali sekalipun, tetap dia kena ulang baca balik. Sekadar apa? Menghormati ilmu. Sekadar menghormati ilmu. Sebab tu guru, kalau dia nak pergi ke kelas, sebagai menghormati ilmu, dia kena buka balik. Dia kena revision dulu. Tengok dulu apa dia nak mengajar sehari ni. Walaupun dia dah dasuk dalam kepala dia dah. Kalau cikgu di sekolah, subjek ada mengajar tu 30 tahun dah, subjek tu tak tukar. Buku-buku tu sampai lunyai buku tu, tak payah tutup buku, tutup mata, tidur dia boleh syarah lagi. Nampak kata dia hafal buku dia syarah tu. Tapi sebagai menghormati ilmu, dia akan buka, baca juga sebagai menghormati ilmu. Ini dilakukan oleh para guru kami. Maulana Syekh Mustafa Imran rahimahullahu taala, syekh mutakallimin, ketua ataupun kibar ulama di Al-Azhar Asy-Syarif, guru kepada para guru. Guru kepada guru saya Syekh Jamal Faruq, guru kepada guru saya Syekh Ahmad Mamduh, guru kepada guru saya Syekh Muhammad Said Hambali. Ini semua alim kabir dalam ilmu kalam. Syekh Mustafa Imran kalau nak mengajar, umur dah dekat masa tu 80 ke 90 tahun. Itu umur dia. Kalau dia nak mengajar, mantik ni dalam kepala dia. Mengajar mantik dalam kepala dia. Tak buka kitab pun dia boleh syarah. Dan dia boleh betul kitab tak betul. Kalau kitab salah cetakan, dia boleh betul kan. Tapi ada dia panggil dia main kelas awal. Dia akan duduk awal. Anak murid tak main, dia main dah. Dia duduk. Kemudian tengok dia duduk buka kitab. Ada seorang murid tanya dekat dia, Syekh, bukan Syekh dah hafal ke kitab ni? Kenapa kena baca lagi? Dia kata apa? Ya bunai, wahai anakku, nahnu nata'abbadanallahu bil ilm. Kita ni beribadah kepada Allah dengan ilmu. Saya baca ni kerana haknya ilmu. Dan haknya murid kepada saya. Kerana kalau saya tak baca, terlebih dahulu sebelum datang ke kelas, walaupun saya dah hafal dan tahu pengajian tersebut, maka saya dikira mengkhianati para murid dan ilmu pada ketika itu. Itu orang kadang dia suka bercakap, pakai cakap saja tu, dan tak ada revision, tak ada apa yang dia buat, baca dulu ataupun dia rujuk kitab-kitab dan sebagainya sebelum datang pengajian. Ini orang yang tak tahu khimah ilmu. Yang dia nampak dunia ya waktu tu. Boleh? Sebab tu saya cerita tu, kerana teringat tentang rokok tu lah. Tu yang cerita ni. Boleh pisah rokok dalam majlis. Oh, kemah tu. Hak tu tak payah revision tu. Tu tak payah siap apa-apa tu. Main rokok keluar perut. InsyaAllah. Allah. Tapi saya duduk belakang, duduk depan ni. Tu memang kemah lagi tu. Mungkin geng 3 line tu. Geng 3 line pun tak buat macam tu. Ayah anda apa pun tak buat macam tu lah. Reti dengan ilmu. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ilmu ni benda yang tinggi, yang besar. Nak dapat ilmu ni benda besar. Benda mahal. Nak kena musafir jauh. Nak kena tinggal keluarga. Sampai meninggal sebahagian keluarga kita. Dan kita masih dalam menuntut ilmu. Jadi benda-benda macam tu bukan benda kecil. Lepas tu kata Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, kata beliau, tak akan dapat ilmu seorang tadi melainkan hatta qariba dukana. Hatta qariba dukanu. Sampai
kedai dia hancur, mati ahli keluarganya, ditinggalkan para kekasihnya, baru dia akan dapatkan ilmu. Itu mahalnya ilmu. Karena ilmu ni benda yang cemburu. Dia cemburu dengan kita sebenarnya. Kalau kita bahagikan sepenuhnya hidup kita dengan ilmu, dia akan bagi sikit je kat kita. Ilmu tadi akan bagi sikit je kat kita. Bagaimana kalau kita bagi setengah? Tak dapat apa pun. Sebab tu saya pesan kat anak-anak murid santri di Zawiyah ni, tumpu sungguh dengan ilmu. Jangan duk sibuk benda lain. Alhamdulillah mereka tak ada handset. Tapi katanya duk tengok juga handset orang kampung. Tapi tengok hak bagus-bagus. Saya bila tanya balik, dia tahu rupanya nak beli kitab apa semua balik. Tapi kena marah lah. Nak beli kitab awak tak ada ke ni? Staf-staf Zawiyah tak ada ke? Ustaz-ustaz tak ada ke? Dia tanya, kena marah. Tak, saya tengok nak beli kitab ke? Beli kitab ke? Beli menatang apa? Katil ke apa ke? Ni awak tak ada orang ke? Awak tak ada saya ke? Nak tanya. Jenis tu. Tu kalau biak. Jadi dia akan jadi makin melajak. Alhamdulillah tak ada handset, tak ada apa. Ya pun dah besar-besar. Semua datang dengan keinginan dan juga semangat sendiri untuk datang mengaji. Maksudnya, terlupa nak pakai. Mai tu dengan tujuan sendiri nak mengaji. Jadi moga-moga ibu ayah doa lah mereka ni bagi sungguh-sungguh mengaji. Bagi ada adab, ada akhlak. Nak mengajak, kena mengajak semua. Semua kena mengajak. Cara nak buat kereta pun saya ajak. Saya ajak mereka ni bukan akhirat je, dunia sekali. Dunia dan akhirat. Cara nak potong kereta pun kena ajak juga. Nak potong kereta pun kena ajak. Macam mana nak potong kereta? Kalau keluar konvoi, macam mana nak nak bagi orang depan boleh keluar masuk ke lorong untuk memotong. Hak tu pun kena ajak. Semua kita ajak habis. Agak mana berenang apa semua tu. Tak kira lah. Mengaikan, tu orang lain ajak lah. Kan? Cukup lah tu. Boleh. Doa lah mereka ni bagi jadi elok. Dan kita semua pun yang hadir ni, Allah Ta'ala bagi ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Ilmu ni mahal. Jangan disia-siakan. Ilmu ni mahal. Bukan saya tu yang mahal. Tak, benda tu yang mahal ni. Hak yang kita nak dapatkan ni mahal. Kalau tidak kita buat biasa. Kalau saya tak hormat dengan ibu ayah yang datang ni, saya akan saya syarah ikut dan saya. Tu. Tu dalil saya tak hormat dengan orang yang datang mengaji. Ustaz-ustaz yang pergi ke majlis pengajian, yang dijemput oleh pihak masjid dan seumpamanya, kalau pergi ke pengajian ataupun dia pergi kuliah tanpa bersedia terlebih dahulu, dia telah khianat. Dia tak patut ambil duit tu. Letak balik kalau dia tak murajaah dulu. Tak ada benda tambahan kepada umat. Tak ada amalan yang akan boleh dilakukan oleh umat. Tak, kau suruh ambil duit. Yang tu kamu khianat sebenarnya. Lepas tu kata Kiai Jazuli, antara guru besar di pesantren Langitan di Tuban, Indonesia, kata dia apa? Kalau guru tidak murajaah, tak mengulang pengajian sebelum kelas, libur saja kata dia. Cuti saja. Sampai tahu tu. Kalau tak mengulang kelas, tak baca balik kitab sebelum kelas bermula, walaupun sekejap, libur saja kata dia. Tak usah buat kelas. Kamu telah khianat dengan ilmu waktu tu. Sampai macam tu. Kena jaga. Benda ni benda berat. Bukan benda ringan. Tapi orang kita anggap ringan je. Dia ingat tok guru mai duk mengajak ni, dia cakap senang lah. Petrel ingat mai duk tempat ni. Cakap senang ke tak? Ni agama ni. Orang yang duk rasa cakap senang ni, duk mai duduk bercakap ikut dan ni orang tak takut dengan Allah Ta'ala. Tambah baca tafsir ni. Ni tafsir Nurul Ihsan ni. Kitab tafsir Nurul Ihsan ni bukan kitab kecil ni. Tapi dijadikan mainan oleh sebahagian orang. Pergi ke masjid mengajak, baca kitab ni. Kenapa? Kata ada terjemahan. Lepas tu dia syarah, tak sama langsung macam musannif nak. Dia syarah sampai tak tahu apa. Dan orang tak faham pun tafsir. Yang faham apa dia? Ceramah dia. Baca 3 minit, 4 minit. Terjemahan tadi, dia syarah keluar tajuk 45 minit. Tak dapat sampul, marah. Jenis tu. Sampul tak sampul, yang tu hak dia, tak ada masalah apa. Cuma hak dia pula dengan umat ni. Macam mana? Kalau dia tak bersedia ataupun tidak bersiap dengan yang sepatutnya. Baca Bahrul Mazi, baca tafsir Nurul Ihsan, baca kitab-kitab terjemahan yang ulama terjemah, tapi tak bersedia.
Akhirnya jadi pembohongan pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ustaz-ustaz kena ada juga masa kena pergi mengaji. Nak pergi mengajak boleh, tak ada masalah apa. Tapi kena ada masa juga kecil untuk kita pergi mengaji. Dan ilmu ni tak akan terhenti dengan sebab kita mengajak. Mengajak satu sudut. Satu pun salah satu penambahan ilmu. Yang kedua, mengaji. Mengaji kena mengaji. Saya kagum ada asatizah ustaz-ustaz kita yang lebih tua daripada saya. Tapi boleh mai berteleku, boleh mai duduk mengaji. Naknya ni bukan menunjukkan ketinggian orang lain, tak, menunjukkan ketinggian dan kemuliaan diri orang yang tawaduk tersebut. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawaduk, Allah Taala angkat diri mereka. Angkat diri mereka. Mereka tak perlu angkat diri. Tak perlu sebut tentang kelebihan. Allah angkat diri. Kenapa? Kerana dia tawaduk. Faham? Baik, patah balik tajuk kita. Panjang sangat tu duk syarah sebab ingat rokok tadi. Saya ni bukan orang yang marah orang isap rokok. Tak, orang kalau isap rokok depan saya tak marah, tapi janganlah depan muka saya. Jangan melampau sangat. Ada kadang-kadang polis pun duk main sini. Dia tak kira orang. Ni tahfiz ustaz buka bila dah? Dia kira tahfiz. Tahfiz bila kata ni bukan tahfiz, ni pondok. Buka isap rokok depan kita. Boleh isap rokok mana? Perak buka isap rokok. Dia tengok kita muda kot, dia tahu kita tua pada dia. Kita ni tua pada dia lagi. Main isap rokok. Polis ke hang, siapa ke hang, jagalah adab. Kalau boleh masuk kawasan pondok ni, suruh isap rokok lah. Nama pun pondok. Awak kalau tahfiz boleh isap rokok. Tahfiz ke pondok kan, ni tempat mulia kan. Patutnya jangan isap rokok. Takkan nak kena tulis, jangan merokok. Kalau kita masuk balai polis tengok, kita pergi buka tu, pergi usap rokok depan dia. Agak-agak macam mana dia nak asal. Marah kan? Ni tempat ekon ni. Orang kira ekon. Dia tak tahu kata ilmu ni lebih ekon daripada tu. Kena jaga. Tapi kita layan lah. Umat Nabi Muhammad ni macam-macam. Ada yang perangai macam tu. Ada yang panggil jenis faham. Lepas tu kena mengaji. Kalau mengaji, insya-Allah. Insya-Allah akan reti semua benda tu. Sebab tu Arab Badui waktu mai jumpa Nabi, kasak tak ada dah. Tapi lepas balik jadi orang yang araqul qulub. Hati paling lembut sekali depa. Kenapa? Kerana sohbah dengan Nabi SAW. Lepas tu kena mengaji. Kena mai mengaji. Tu tak kira lagi mai ketuk pintu rumah saya, buka terus pintu rumah. Tu pergi ke mana? Tu saya biasa saya terkeluar terjekah apa. Kita ni reti lagi. Buka pintu rumah kita. Ketuk-ketuk baru 3 kali, ketuk buka pintu dah. Oh, ini rumah siapa ni? Awak kalau rumah tu kita jadi pelik tu. Lepas keluar, ada kami dapat laporan, kata ingat nampak banyak sangat dia kata ni, kemah ni. Takut dia kata ada dadah ke apa semua. Alah otak dia dadah. Kata ni pondok bodoh sampai tak erti apa ni. Tengok depan tu nama Zawiyah Nasriyah tu apa dia benda je. Dia takut dadah apa semua dia. Tak agak lah nak cakap tu pun. Bagi reti sama. Tanya ke orang kampung ni. Dia tengok kemah lain, dia cari kemah tempat kita. Buh bodoh ni dia marah kan. Saya baik lagi. Saya baik lagi Pak Lang tolong berhenti. Baik, dapat kita fahami dia kata daripada sini. Contohnya au kasayyibin. Cuba tengok. Syekh kata apa di sini? Au kasayyibin minas sama, atau sifat mereka itu seperti orang kena hujan. Mai mana orang kena hujan? Saya kan disebut ni mana ada orang dalam ayat ni. Au kasayyibin, atau seperti hujan daripada langit. Tapi Syekh terjemah atau seperti orang kena hujan. Mai mana ni? Maka kata ulama, di sini kita dapat faham bahawa mengarang bagi perkataan kasayyibin ini dengan terjemahan seperti orang yang kena hujan, dan ini terdapat pada ayat ini ijazu hazf di dalam bahasa balaghah. Dalam balaghah dipanggil ijazu hazf. Jadi ringkasan dihazafkan ayat, iaitu dibuang kalimah orang yang kena hujan. Ataupun dengan takdir ayat dia apa dia? Au kamisli zawi as-sayyibi. Tu dia punya ayat dia panjang. Au kamisli zawi as-sayyibi, atau seperti orang yang kena hujan. Tu. Faham? Orang yang kena hujan. Sebab tu dalam ayat ni
Dipahami daripada apa? Dipahami daripada siyaqul ayah. Difahami daripada perbahasan ayat ini berkenaan dengan perkara tersebut. Au kasayyibim minas sama', atau sifat mereka itu seperti orang kena hujan. Jadi bukan terjemahan saya saja ni. Ini terjemahan hasil daripada tafsiran yang dipahami daripada kasayyibin. Jadi orang-orang munafik ini adalah seperti orang yang terkena hujan. Minas sama', daripada langit. Baik, dimaksudkan dengan langit di sini apa dia? As-sahab, iaitu awan. Kerana hujan keluar daripada awan. Tapi kenapa Syekh terjemahkan di sini dengan as-sama', dengan makna langit? Maka kalau kita jawab, salahkah terjemahan tu? Terjemahan tu tidak salah. Kenapa? Kerana pengarang menterjemahkan kalimah as-sama' dengan makna langit pada sudut bahasa. Pada sudut bahasa. Dan as-sama' juga diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan maksud kullu ma 'alaka min saqfin wa nahwi. Semua yang ada di atas kepala kita dipanggil sama'. Mana hak tinggi dipanggil sama'. Sebab tu sebahagian ulama kata ni, kalau awan ni pun sama'. Dipanggil sama' juga awan. Kenapa? 'Alaka, saqf ni. Kita punya, orang panggil apa ni? Atap ataupun shilling rumah kita pun dipanggil as-sama' juga. Kenapa? Kerana 'alaka, duduk di atas kepala kita. Dalam bahasa Arab juga disebutkan dengan bahasa tersebut. Au kasayyibin minas sama', atau sifat mereka itu seperti orang kena hujan daripada langit. Faham? Baik. Kemudian fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Saya baca apilah no. Ada 2 kitab lagi ni. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Yang ada padanya zulumat, kata Syekh, yang ada padanya zulumat, kelam dan guruh dan kilat. Jadi itu terjemahan daripada Syekh. Maka guruh itu suara malaikat yang diwakil dengan hujan. Kilat itu sinar tongkatnya, iaitu tongkat malaikat, hambat awan yang bawa hujan pada tempat yang dikehendaki Allah. Ni. Jadi di sini kita dapat tahu ada 2 benda. 3 benda. Yang pertama, dijamakkan perkataan zulumat. Kenapa dibaca zulumat? Zulumat ni jamak kepada az-zalam. Ini menunjukkan kepada beberapa gelap. Iaitu gelap malam, gelap awan mendung. Maka gabungan gelap-gelap tadi dipanggil zulumat. Jadi awan tadi, mereka ini, golongan munafik ni, seperti orang yang kena hujan, yang pada hujan tersebut ketika dibawa tadi dengan kegelapan mendung awan tersebut, dan kemudian wara'dun wa barq, dan ada padanya guruh dan kilat. Jadi para ulama khilaf pada menterjemahkan ataupun berkenaan dengan ar-ra'du. Apa dia ra'du? Ar-ra'du disebut oleh pengarang ni, yang disebut oleh pengarang dia kata apa? Maka guruh itu suara malaikat. Guruh itu suara malaikat yang diwakil dengan hujan. Dia sebut guruh. Kalau ra'dun tu sendiri, ra'dun itu sendiri malaikat. Kalau dalam bahasa Arab, ra'dun tu sendiri malaikat. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas. Kata beliau, sa'alatil yahudun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil ra'di ma huwa. Yahudi tanya kepada Nabi, apa dia ra'd? Ra'du tu apa dia? Qala malakun minal malaikati muwakkalun bis sahab. Ini malaikat daripada malaikat-malaikat Allah yang diwakilkan untuk langit, untuk awan. Malaikat ni malaikat awan. Dipanggil apa? Ra'du. Jadi kita duk dengar suara guruh tu suaranya malaikat ra'd. Tu bukan suara biasa tu. Jadi kita ni pernah dengar suara malaikat tu, kerak kali. Tu antara suaranya malaikat ar-ra'du. Dan kemudian ma'ahu maqariqu min narin yasuqu biha as-sahaba haitsu syaa Allah. Dan padanya ada tongkat ataupun pedang daripada api yang menghalau awan ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Tu. Jadi kalau hujan di tempat tersebut, maknanya
telah dihalau awan tadi ke tempat tersebut untuk diturunkan hujan. Ni. Dan ini merupakan tafsiran kebanyakan ulama. Ulama tafsir ra'du dengan makna malaikat Allah Ta'ala yang namanya ra'd. Dan diriwayatkan juga daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, ar-ra'du adalah angin yang berlaga di antara awan lalu menerbitkan bunyi. Ini satu-satu pandangan beliau. Angin yang berlaga dalam awan keluar bunyi. Sebagian kata macam tu. Para ulama juga berbeza pandangan tentang al-barqu. Apa dia barq? Dalam terjemahan sebut kilat. Diriwayatkan daripada Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu wa alaihi salam, Sayyiduna Ibnu Mas'ud, Sayyiduna Ibnu Abbas ridwanullah alaihim ajma'in, al-barqu adalah pedang atau tongkat daripada besi atau daripada api pada tangan malaikat ar-ra'du untuk menghalau awan. Jadi kilat yang kita nampak tu itu adalah tongkatnya malaikat ra'd. Itu kilat. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga berpandangan bahawa al-barqu adalah cemeti daripada cahaya. Cemeti. Tu macam kayu hak duk apa ni, macam tali panjang hak tibai kuda tu. Hang duk tibai kuda ataupun unta, yang itu ada pada tangannya malaikat Allah, iaitu malaikat ra'du untuk menghalau awan. Jadi beliau juga berpandangan, Ibnu Abbas juga berpandangan bahawa al-barqu juga nama malaikat. Ada sebahagian pandangan. Ini 3 pandangan pada barq. Iaitu malaikat al-barq dipanggil. Ahli falsafah kata ar-ra'du suara yang terhasil daripada lagaan awan. Pergeseran antara awan dengan awan, keluar suara. Dan kemudian dia akan berhasil al-barq, kilat. Disebabkan kerana pergeseran tersebut dengan sains ni, keluarlah cahaya tadi. Dan ini pandangan ini ditolak oleh para ulama kerana ia bertentangan dengan naqalan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi apa yang kita nak kena baca kalau kita dengar ra'd? Sebagian ulama mengatakan kalau kita mendengar bunyi guruh lalu kita baca subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Baca doa tu. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih, maka dia akan terjaga daripada apa yang tidak baik daripada guruh, kilat dan juga halilintar yang akan terbit daripada tempat tersebut. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Ini doa ni pernah dibaca oleh Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu dan dibacakan di depan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Umar, baginda Nabi SAW, ketika mendengar bunyi guruh ataupun bunyi halilintar ataupun nampak halilintar. Halilintar ni beza dengan kilat apa dia? Kalau kilat guruh bunyi, lepas tu keluar cahaya dulu kan, keluar guruh dulu. Cahaya dulu kan? Cahaya dulu. Jadi dia akan keluar kilat dulu. Kilat, lepas tu bunyi, boom, bunyi. Macam tu. Lepas tu kata saintis, kelajuan cahaya lebih laju pada bunyi. Laju cahaya lebih laju pada bunyi kerana cahaya keluar dulu baru bunyi. Kalau halilintar ni dia akan keluar bersama dengan bunyi tu. Dia keluar sekali. Dan kemudian dia mungkin akan memancar kepada sesuatu. Itu yang kadang patah pokok, terbelah pokok, kena apa ni, panahan tadi ni, yang tu halilintar dipanggil. As-sawa'iq dipanggil. Dalam bahasa nanti kita akan syarah pada minggu depan insya-Allah. Dan apa Nabi baca? Kalau dengar bunyi itu, Nabi akan baca Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan kamu bunuh kami dengan kemarahanmu, wala tuhlikna bi adzabik. Jangan kamu hancurkan kami dengan azabmu, wa'afina qabla dhalik. Dan ampunkan kami sebelum kemarahan dan juga sebelum azabmu tersebut. Ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Allahumma la taqtulna bi ghadabik, wala tuhlikna bi adzabik, wa'afina qabla dhalik. Ya. Dan disebutkan juga dalam bahasa ini ar-ra'du dengan barq disebutkan dengan nakirah. Disebutkan dengan nakirah, tak sebut dengan ar-ra'du. Al-barqu disebut apa? Ra'dun barqun. Tak ada alif lam. Dipanggil dalam bahasa Arab nakirah. Maka kata ulama dalam bahasa Arab at-tankir lit-tahwil.
At-tankir litahwil. Ni kaedah. Jadi apa maksud at-tankir litahwil? Dinakirahkan bagi menunjukkan bahawa ianya sangat menakutkan. Ditahwil maksudnya untuk menunjukkan kegerunan perkara tersebut. Kerana tak dimaklumkan qadar macam mana bahayanya perkara tadi. Nah, itu tak disebutkan benda tadi. Sebab tu kata ulama at-tankir litahwil bukan tahwil. Nah, untuk ditunjukkan ketakutan dan kegerunan bagi perkara tersebut. Alhamdulillah. Baru selesai dekat tu. Tak habis lagi ayat. Nah, ayat yang seterusnya apa dia? Ayat tu juga yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Tu panjang juga tu. Kalau syarah tu minggu depan lah insya-Allah. Minggu depan kita sambung syarahan yaj'aluna asabi'ahum. Mereka meletakkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Nah, dalam lubang telinga mereka daripada takutnya halilintar tersebut. Mereka bukan tak jari. Orang kalau masuk jari, cakap mana orang masuk jari? Setengah ni je. Maksudnya masukkan anamil. Ni jari dipanggil asabi'. Usbu' dipanggil. Atau isbi' ataupun asba' boleh bagi 10 baca. 10 bacaan bagi jari. Ni jari semua dipanggil usbu' dalam bahasa Arab. Ni ruah ni dipanggil apa ni? Dipanggil unmulah. Nah, jamak dia anamil. Dalam hadis dalam Quran tu yaj'aluna asabi'ahum. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka masing-masing. Jari-jari mereka masuk ke dalam telinga mereka. Masuk jari semua penuh dalam telinga. Ke masuk depan ni saja? Tak masuk sikit saja. Tapi Allah Ta'ala nak takkid kata punya teruknya mereka ni, punya takutnya dan tak maunya mereka mendengar dengan kebaikan. Kerana hujan turun untuk apa? Biasanya hujan turun untuk kehidupan. Tapi mereka lari daripada kebaikan. Dan mereka takut dengan berada dan tutup telinga tak mau dengar. Dan punya tak mau dengarnya, seolah-olah mereka memenuhkan telinga mereka dengan jari mereka. Hari minggu depan insya-Allah kita syarah. Ada benda-benda menarik yang patut kita tahu dengan jamadul lughah, cantiknya lughah Arabiah yang perlu kita tahu. Kita sebut. Ada seorang guru di Syria namanya Syekh Adham Asimi. Dia mengajak di masjid baca kitab mantik. Tak ada lagi lah masjid Tuan Pelu tiba-tiba hari Jumaat kita baca mantik. Tapi baca kitab mantik kata balik saja apalah. Syarah apa dia maudhu', apa dia mahmul. Keluar pula qadiyah. Muhmalah ke qadiyah apa ni yang ada sur, tak ada sur. Bukan sur makan nasi kandak sur. Lepas tu mana pula yang apa ni tasawurat, tasdiqat, syarah apa dalam mantik ni. Dan bila beliau syarah dalam majlis, ada sebahagian orang komplain. Kata kenapa dia mengajak benda yang susah dalam masjid? Apa jawabnya? Dia kata tak ada seorang dalam dunia ni kalau dia nama manusia melainkan dia bersiap untuk menerima ilmu apa saja. Yang salahnya kata dia bukannya orang yang nak menerima. Yang salahnya guru yang nak mengajak tu siapa dia? Itu ya. Kalau guru yang mengajak tadi mudah untuk memahamkan, hatta yang payah pun dia boleh fahamkan. Yang memahamkan Allah Ta'ala lah. Cuma penyebab dia tadi ataupun jalan dia daripada guru tersebut boleh saja kata dia. Bukan mesti kata nak mengajak benda yang mudah-mudah saja. Kalau saya kagum tengok. Lepas tu kata guru saya Syekh Ahmad Mamduh, dia pernah naqal daripada Syekh Mustafa Imran. Kata beliau, kalau kamu nak tengok orang ni pakar ke tidak dalam bidang ilmu tadi, kalau dia ajak yang payah tu, orang biasa pun faham. Bukan penuntut ilmu. Awam pun faham. Ni kira-kira. Salah seorang guru di Mesir yang alim dalam tafsir, Syekh Mutawalli Sya'rawi yang saya sebut minggu lepas. Ini orang, kalau dia syarah Al-Quran, tafsir, bukan alim saja boleh faham. Alim tak tentu, dah tentulah faham. Termasuk juga orang jual sayur pun faham. Kalau jual sayur pun boleh faham, dia ajak tafsir tu, kira kemah. Jadi kalau orang ni dia boleh bagi faham dengan maksud tersebut, insya-Allah ni orang yang pakar dalam bidang tu. Dia boleh takbir ayat tadi, dia boleh susun kalimah dia untuk dipahamkan benda-benda yang susah dalam sebahagian ilmu, dan dia mudahkan jalan untuk pengambilan tersebut. Saya tengok Syekh Adham Asimi
termasuk orang yang sedemikian. Dia boleh mengajak benda-benda yang payah dalam pengajian bersama dengan masyarakat awam. Dan ajaibnya, mengajak masjid baca kitab mantik, orang tua-tua rambut putih dah semua pegang kitab ngaji mantik balik di Syria. Bukan orang muda, orang tua-tua tu. Jadi macam dia kata lah, mula kitab 80 orang, 90 orang, 100 orang. Habis kitab 20 orang. Tu dia kata biasa. Kata tuan tak percaya, itulah macam mula kitab kita dulu. Masa mula kitab tu Allah ramai. Tapi ni Alhamdulillah makin ramai balik. Ni kita nak tahu ni siapa dia yang nak sabak ni sampai habis kitab Tafsir Nur Ihsan ni. Ni baru ayat ke-20. Nah, Quran ada 6,000 ayat. Lebih. Dia nak tunggu habis 6,000 tu tak tahulah berapa ribu tahun nak habis. Seminggu sekali je jumpa. Moga-moga sempat kita habis insya-Allah tafsir ni. Amin ya rabbal alamin.